Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 2 dalam subjek penghayatan etika dan peradaban ingin membentangkan tajuk yang telah kami pilih, iaitu cabaran-cabaran dihadapi dalam proses transformasi sosial ke arah membentuk masyarakat majmuk di Malaysia. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli dalam kumpulan kami, iaitu kumpulan 2. Pertama sekali iaitu Georgiana Jimin Anak Antoni, Talia Sira Anak David, Ian Siro Losukin, Aidil bin Norazali, Sharnita binti Jalubi, Eva Itatizah Bilon, dan saya sendiri iaitu Hendrik. Sebelum melangkah lebih dalam berkaitan dengan tajuk ini, saya akan memberikan pengenalan tentang tajuk-tajuk ini. Masyarakat majmuk. Definisi masyarakat majmuk ialah, menurut Kamus Dewan edisi keempat, masyarakat majmuk boleh ditakrifkan sebagai masyarakat yang terdiri daripada beberapa kaum, suku bangsa ataupun bangsa. Manakala transformasi sosial pula adalah sebuah proses yang penting dalam pembangunan masyarakat yang mana nilai-nilai, norma-norma, struktur sosial dan institusi-institusi masyarakat yang berubah secara meluas dan mendalam. Seterusnya, saya akan menceritakan serba sedikit berkaitan dengan cabaran-cabaran yang dihadapi dalam proses transformasi sosial ke arah membentuk masyarakat Indonesia. Cabaran yang pertama ialah cabaran penempatan geografi. Seperti yang kita sedia maklum, terdapat 4 jenis penempatan di Malaysia. Contohnya, berselerak, berpusat, berjajar, dan berkelompok. Berdasarkan keempat-empat jenis pola penempatan tersebut, pola penempatan berkelompok dan berselerak adalah pola penempatan yang menjadi pencabar utama kepada pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia, disebabkan masyarakat yang tinggal berjauhan antara satu sama lain. Seterusnya, faktor sejarah kependudukan geografi di Malaysia juga merupakan cabaran yang perlu ditempuh dalam membentuk masyarakat majmuk di Malaysia. Seperti yang kita sudah maklum, pada zaman pemerintahan British telah pun mengalihkan kaum mengikut aktiviti-aktiviti mereka seperti kaum Melayu di kawasan kampung, kaum Cina di kawasan bandar, dan kaum India di kawasan estet. Cabaran yang kedua iaitu cabaran dari segi aspek politik. Seperti kita sudah maklum, banyak parti-parti politik di Malaysia seperti Pakatan Harapan, MIC, dan MCA. Politik yang tidak stabil akan menyebabkan keharmonian terjejas kerana hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Cabaran yang ketiga iaitu dari sudut ekonomi. Ketidakseimbangan ekonomi juga akan menjejaskan transformasi sosial ke arah membentuk masyarakat majmuk Indonesia. Hal ini kerana kaum Cina menguasai perniagaan, kaum Melayu menguasai pertanian dan penternakan, manakala kaum India menguasai pertanian dari segi aspek buruh. Hal ini akan menyebabkan kaum lain sukar untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu, perbezaan peluang pekerjaan. Seperti yang kita sudah maklum, British telah pun mengasingkan pekerjaan mengikut setiap kaum. Hal ini akan menyebabkan kurangnya komunikasi di antara mereka. Faktor yang keempat iaitu faktor pendidikan. Seperti yang kita sudah maklum, British telah pun memperkenalkan sistem sekolah vernacular, yang mana sistem ini bermaksud sekolah yang menggunakan bahasa Ibunda sebagai bahasa pengantar, seperti SJKC dan SJKT. Hal ini akan menyebabkan berlaku jurang komunikasi antara pelajar kerana mereka tidak tahu untuk berkomunikasi ataupun sukar berkomunikasi antara kaum lain. Seterusnya, pendidikan agama yang tidak kukuh. Pelajar sangat mudah terjebak dalam gejala sosial sekiranya tidak mempunyai pegangan agama yang kukuh dan akan mendorong mereka untuk melakukan gejala sosial yang lain seperti gangsterisme dan diskriminasi agama dan bangsa lain. Cabaran yang terakhir iaitu cabaran dari segi media sosial. Seperti kita tahu pada era kini, penyebaran berita palsu dan maklumat tidak sah semakin sering diperkatakan pada era ini. Hal ini akan menyebabkan perselisihan faham antara sesama kaum. Manakala eksploitasi isu-isu sensitif di media sosial juga, contohnya rasisme antara kaum yang berbeza maupun komen-komen di media sosial. Hal ini akan menyebabkan perselisihan antara kaum dan juga akan menjejaskan dalam proses transformasi sosial ke arah membentuk masyarakat majmuk di Salah satu cabaran yang dihadapi dalam proses transformasi sosial ke arah membentuk masyarakat majmuk di Malaysia ialah cabaran dalam aspek penempatan geografi. Menurut Kamus Dewan edisi keempat pada Dewan Bahasa dan Pustaka, penempatan didefinisikan sebagai kawasan yang baru dibuka untuk didiami orang, manakala dalam bidang geografi, terdapat dua aspek utama yaitu geografi fisikal yang merangkumi sistem bumi dan geografi manusia yang merangkumi skop ekonomi, kebudayaan, politik, meteorologi, dan ekologi bumi yang dipengaruhi oleh kegiatan manusia. Pola penempatan ialah corak atau reka bentuk susunan kawasan kediaman manusia di sesuatu tempat atau kawasan. Secara umumnya, terdapat 4 pola penempatan yang wujud di Malaysia, yaitu berpusat, berkelompok, berjajar, dan berselerak.
Petempatan berpusat bermaksud rumah atau bangunan yang dibina secara rapat di sesuatu kawasan yang menjadi tumpuan penduduk. Seterusnya, pola petempatan berkelompok bermaksud susun atur rumah yang dibina secara berkelompok dan terancang di sesuatu kawasan. Selain itu, pola petempatan berjajar boleh diimplikasikan sebagai rumah atau bangunan yang dibina di sepanjang jalan raya dan di tepi pantai sehingga kelihatan tersusun secara deretan dan hampir seragam. Akhir sekali, terdapat pola petempatan berselerak, di mana rumah dan bangunan dibina secara berselerak dan berjauhan antara satu sama lain, sehingga kelihatan bertaburan dan tidak seragam. Pola petempatan di Malaysia mempengaruhi komunikasi masyarakat yang berbeza atau berbilang kaum di sebuah kawasan Malaysia. Sebagai contoh, pola petempatan berpusat dan berkelompok lebih berpotensi untuk mencapai transformasi sosial ke arah membentuk masyarakat majmuk di Malaysia karena interaksi yang lebih kerap berlaku antara sesama individu yang berlatarkan bangsa atau kaum yang berbeza. Walau bagaimanapun, cabaran tersebut akan berpotensi berlaku dengan pola petempatan yang berjajar dan berselerak disebabkan kurangnya interaksi dan komunikasi yang berlaku antara sesama masyarakat Malaysia. Seterusnya, terdapat faktor sejarah kependudukan geografi di Malaysia. Pihak British telah membawa masuk imigran dari China dan India untuk mewujudkan petempatan tertentu bagi setiap kaum. British menempatkan kaum Melayu di kawasan kampung untuk bercocok tanam ataupun melakukan aktiviti pertanian. Kaum Cina yang ditempatkan di bandar bagi tujuan perlombongan, dan kaum India ditempatkan di estate untuk mengerjakan ladang getah. Seterusnya, purata populasi setiap kaum dalam masyarakat majmuk yang berbeza. Malaysia mempunyai satu masyarakat kaum yang dominan karena memiliki populasi yang lebih ramai berbanding populasi kaum yang lain. Kecenderungan untuk sesebuah kaum yang dominan untuk menguasai hal-hal penting dalam urus tadbir masyarakat di Malaysia yang seterusnya mampu menimbulkan ketidakadilan pada kaum minoriti. Setakat itu sahaja pembentangan saya. Sekian, terima kasih. Okey, kita akan membentangkan cabaran yang kedua iaitu daripada aspek politik. Politik ini bermaksud berkaitan dengan pemerintahan. Istilah ini biasanya digunakan untuk mengacu kepada bagaimana sesebuah negara diatur. Negara kita Malaysia merupakan mengamalkan sistem demokrasi yang berparlimen. Banyak parti-parti politik telah diwujudkan seperti Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan lain-lain. Setiap kaum diwakili oleh parti tersendiri. Namun, setengah kaum juga tidak dapat menerima pemimpin yang berbangsa lain. Dan ini kerana saling menjaga kepentingan masing-masing dan saling mendiskriminasikan antara satu sama lain. Seterusnya kita akan ke kesan-kesan politik yang kurang stabil. Yang pertama, masyarakat akan saling bersangka buruk di antara satu sama lain. Tanpa disedari, kita akan susah mendapat kesepahaman antara kaum dan seterusnya kehidupan seharian terjejas akibat kurangnya keharmonian di antara kaum. Salam sejahtera, saya Georgiana Jimin. Seterusnya kita akan balik kepada cabaran yang ketiga, iaitu cabaran dari sudut ekonomi. Ekonomi merupakan faktor penentu kepada pembangunan negara dan harus dititikberatkan demi kemajuan negara. Jika disimpulkan keadaan ekonomi setelah mencapai kemerdekaan, boleh dikatakan ia tidak stabil dari pelbagai aspek. Dan ini merupakan cabaran besar dalam membentuk sebuah masyarakat majmuk yang bersatu padu oleh kerana setiap kaum dipisahkan sejak zaman penjajahan British dan ia telah menjadi toksik yang menyebabkan kekurangan perpaduan kaum pada masa kini. Dapat 3 cabaran utama yang akan saya bentangkan pada pembentangan kali ini berkaitan dengan sudut ekonomi. Cabaran yang pertama adalah ketidakseimbangan ekonomi. Kesenjangan yang ketara dalam pendapatan setiap kaum disebabkan oleh pembahagian kerja yang tidak saksama. Penguasaan ekonomi oleh kaum-kaum tertentu, contohnya kaum Cina menguasai perniagaan, kaum Melayu menguasai sektor pertanian, penternakan dan penjawat awam, dan kaum India menguasai buruh,
ladang menyebabkan kaum lain sukar untuk mendapatkan peluang pekerjaan. Cabaran yang seterusnya adalah perbezaan peluang pekerjaan. Tindakan British memisahkan kaum utama negara mengikut pekerjaan dan tempat menjadi cabaran kepada Malaysia untuk membentuk masyarakat majmuk. Kaum Cina ditempatkan di kawasan bandar dan bekerja di lumbung timah. Kaum Melayu ditempatkan di perkampungan dan menjalankan aktiviti pertanian, penternakan, manakala kaum India pula diletakkan di kawasan ladang bekerja sebagai penurai getah. Ini merupakan jurang yang menyebabkan kaum ini tidak terbiasa untuk bergaul sesama sendiri sehingga ke hari ini. Dapat dilihat dari media sosial terutamanya Facebook, kebanyakan memang isu perkauman akan diungkit dan setiap kaum saling berbalah sesama sendiri. Ini merupakan impak dan kesan negatif daripada perbezaan peluang pekerjaan yang telah dipisahkan oleh pihak British sejak dini. Yang terakhir merupakan pendidikan dan kemahiran yang tidak adil. Pendidikan dan kemahiran yang tidak setara boleh menjadi halangan untuk masyarakat majmuk mencapai potensi mereka sepenuhnya. Pelajar yang boleh berbahasa Cina menjadi pilihan utama majikan daripada pelajar yang hanya memahami satu bahasa sahaja. Dan ia berlaku pada masa kini. Dapat dilihat pada pengambilan kerja, kebanyakan majikan mengambil pekerja yang hanya dapat fasih bahasa Mandarin sahaja. Akhir sekali adalah tajaan sambungan belajar juga sukar untuk didapatkan. Yang dilebihkan hanyalah dari kaum Melayu. Contohnya, tajaan dari pihak MARA. Ini menyebabkan kaum lain sukar menyumbang kepada ekonomi kerana kekurangan peluang yang diberikan. Saya serahkan slide seterusnya kepada pembentang seterusnya. Cabaran seterusnya ialah daripada faktor pendidikan. Seperti yang kita tahu, negara kita mengamalkan sistem sekolah vernacular sehingga kini. Sekolah vernacular ialah jenis sekolah yang menitik beratkan penggunaan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar dan telah lama wujud sejak zaman penjajahan British lagi. Walau bagaimanapun, sekolah vernacular telah menyebabkan berlakunya jurang komunikasi antara pelajar. Sebab bahasa yang digunakan pakai untuk sekolah vernacular ini adalah berbeza, menyebabkan pelajar hanya akan berinteraksi dengan pelajar yang sama bangsa dengan mereka. Dan sistem pendidikan yang berpecah belah ini menyebabkan keterbukaan minda pelajar ini berkurang atau terbatas dan sukar untuk mendapat peluang untuk memperluaskan lagi pemahaman mereka daripada pelbagai perspektif. Selain itu, negara luar, negara yang lebih maju daripada kita seperti negara Eropah, China, Korea, Jepun, tidak pernah ada sekolah vernacular. Mereka mengamalkan prinsip asimilasi. Negara kita masih mengamalkan integrasi di mana kekuatan setiap kaum ni dipertahankan termasuklah bahasa. Selain itu, masalah mindset ibu bapa yang masih berpendapat bahawa sekolah kebangsaan tiada mutu atau kualiti menjadi alasan untuk menghantar anak mereka ke sekolah vernacular yang dikatakan lebih berkualiti. Seterusnya, pendidikan agama yang tidak kukuh. Terdapat dua kategori pendidikan, iaitu pendidikan formal yang berlaku di sekolah atau institusi dan pendidikan tidak formal yang melibatkan ibu bapa, keluarga dan masyarakat, yang lebih berfokuskan kepada ajaran agama, nilai dan prinsip-prinsip tertentu. Tanpa mengira agama, setiap agama mendidikkan nilai seperti keadilan, kasih sayang, toleransi, saling hormat menghormati, di mana nilai-nilai ini dia menjadi panduan dalam hidup. Kegagalan ibu bapa untuk menerapkan ajaran atau didikan agama dalam diri anak mereka menyebabkan mereka mudah terjebak dengan gejala sosial seperti gangsterisme, hilang rasa hormat dan juga diskriminasi terhadap agama atau bangsa lain. Anak muda ni, mereka mudah terpengaruh dengan kegelapan realiti. Sebagai contoh, maklumat atau informasi yang dipaparkan dalam media sosial seringkali bertentangan dengan ajaran agama, menyebabkan mereka atau meruntuhkan akhlak mereka. Sebab lain juga, keluarga terlalu sibuk untuk mengetahui aktiviti-aktiviti anak mereka. Oleh itu, ibu bapa memainkan peran yang penting untuk memastikan anak mereka mendapat didikan agama yang secukupnya kerana masa depan negara ini bergantung kepada generasi muda. Selamat sejahtera, nama saya Aidil bin Nur Azli dan saya akan present cabaran nombor 6 iaitu media sosial. Media sosial memainkan peranan penting dalam pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia.
tetapi ia juga membawa cabaran tersendiri yang perlu diatasi untuk memastikan keharmonian dan kemajuan. Apa maksud saya tentang ini? Ialah penyebaran maklumat. Media sosial memudahkan penyebaran maklumat dengan cepat dan meluas. Ia boleh digunakan untuk menyebarkan maklumat positif mengenai kepelbagaian budaya, etnik, dan agama, sambil meningkatkan pemahaman dan toleransi dalam masyarakat. Tetapi dengan penyalahgunaan faktor ini, ia boleh menyebabkan beberapa kesan negatif. Berikut adalah beberapa kesan negatif akibat daripada penyalahgunaan media sosial. Poin pertama ialah polarisasi dan ekosilus. Polarisasi, media sosial cenderung memperlihatkan kandungan yang memihak kepada kecenderungan pengguna, menyebabkan polarisasi pandangan. Ini memisahkan masyarakat kepada kelompok yang berbeza dan bertentangan, mengurangkan dialog antara komuniti yang berlainan. Ekosilus pula adalah fenomena di mana individu hanya terdedah kepada maklumat yang selari dengan pendirian mereka sendiri. Ini menghalang mereka dari memahami pandangan alternatif dan memperkuat sikap ekstrim. Poin kedua adalah penyebaran berita palsu. Media sosial sering digunakan untuk menyebarkan berita palsu dan maklumat tidak sahih. Ini boleh membawa kepada keruntuhan kepercayaan awam terhadap institusi dan media yang sah, serta meningkatkan ketegangan sosial. Poin ketiga pula, eksploitasi isu sensitif. Isu-isu sensitif seperti perkauman, agama, dan hak-hak minoriti sering dieksploitasi oleh pihak tertentu untuk agenda mereka sendiri. Media sosial mempercepatkan dan meluaskan penyebaran kenyataan provokatif dan hasutan, mencetuskan ketegangan dan konflik. Poin terakhir ialah jurang literasi digital. Terdapat jurang literasi digital yang ketara di kalangan masyarakat Malaysia. Kurangnya literasi digital menyebabkan individu lebih mudah terpengaruh oleh maklumat palsu atau tidak tepat. Kekurangan literasi digital juga menjadikan masyarakat lebih terdedah kepada manipulasi maklumat dan propaganda. Ini menjejaskan keharmonian sosial dan menghalang proses transformasi sosial yang inklusif dan progresif. Untuk mengatasi cabaran ini dan memanfaatkan media sosial dalam pembentukan masyarakat majmuk yang harmoni dan progresif, langkah-langkah berikut perlu diambil. Pendidikan literasi media dan digital. Mendidik masyarakat mengenai cara untuk memahami, menilai, dan menggunakan teknologi digital secara efektif. Memastikan individu mampu memeriksa kesahihan sumber dan kandungan maklumat. Undang-undang yang lebih ketat. Memperkenalkan undang-undang yang ketat terhadap penyebaran maklumat palsu. Mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang menyebarkan berita palsu dan maklumat tidak sahih. Ketiga, promosi dialog antara kaum dan budaya. Menggalakkan dialog dan interaksi antara komuniti yang berlainan untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi. Memastikan isu-isu sensitif ditangani dengan bijaksana dan tidak dieksploitasi untuk kepentingan sempit. Dan poin terakhir, pengawalan kandungan oleh platform media sosial. Platform media sosial juga perlu memainkan peranan lebih besar dalam mengawal kandungan yang disebarkan, memastikan platform mereka tidak disalahgunakan untuk kepentingan negatif. Dengan pendekatan yang bersepadu dan usaha yang gigih, media sosial boleh menjadi alat yang berkesan dalam membentuk masyarakat majmuk yang bersatu dan harmoni di Malaysia. Dan itu saja daripada saya untuk poin nomor 6. Sudah terang lagi bersulu, jelaslah bahawa terdapat banyak cabaran yang dihadapi dalam proses transformasi sosial ke arah membentuk masyarakat majmuk di Malaysia. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, cabaran ini termasuklah dari aspek pertempatan geografi, aspek sosial, cabaran dari sudut ekonomi, faktor pendidikan dan media sosial. Pembentukan masyarakat majmuk adalah satu sisi penting yang akan menentukan keharmonian sosial, kestabilan politik, dan pertumbuhan ekonomi. Menyadari hakikat tersebut, kerajaan telah berusaha sehingga ke hari ini untuk membentuk perpaduan dalam masyarakat majmuk. Hal ini termasuklah meliputi dari aspek ekonomi, politik,
dan sosial bagi memastikan Malaysia mampu maju seiring dengan negara lain di dunia. Malahan, kerajaan telah melaksanakan pelbagai inisiatif melalui Dasar Pendidikan Kebangsaan, Dasar Kebudayaan Kebangsaan, Dasar Sukan Alat Perpaduan dan juga Wawasan 2020 bagi menembus halangan dan cabaran pada masa hadapan. Selain dari itu, pihak yang berperanan penting seperti pihak sekolah, ibu bapa dan diri sendiri juga penting dalam mewujudkan masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia. Setiap pihak haruslah menyedari peranan masing-masing agar mampu menghadapi cabaran dalam proses transformasi sosial ke arah membentuk masyarakat majmuk di Malaysia. Sebagai sebuah negara yang memiliki keunikan, kepelbagaian dan perpaduan kaum adalah agenda utama agar kelangsungan pembangunan negara terjamin. Impak positif perpaduan kaum dan masyarakat majmuk jelas terpapar melalui keharmonian dalam masyarakat, peningkatan dalam prestasi pelancongan, kemajuan dalam ekonomi serta meningkatkan imej negara di serata dunia. Kesan-kesan positif inilah yang seharusnya dicapai dan dikekalkan supaya dapat menaikkan semangat kekitaan dalam diri masyarakat di Malaysia. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Kalau tidak diatasi cabaran-cabaran seperti yang dinyatakan, bagaimana pula kita dapat membentuk masyarakat majmuk di Malaysia? Itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.